Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Dr. Anida, pensyarah bahagian khusus kepimpinan. Kami ingin membentangkan seorang tokoh yang bernama Abu Bakar Siddiq. Tanpa melengahkan masa, saya akan terus kepada pengenalan tajuk. Tamadun Islam pada zaman Khulafa' Rashidin terselah dari aspek politik dakwah dan pengurusan negara Islam yang sistematik. Khulafa' Rashidin yang dimasukkan terdiri daripada Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Keempat-empat khalifah telah berjaya menjadikan negara Islam di Madinah sebuah negara yang kukuh dengan menggunakan metod politik dan dakwah masing-masing. Sistem khalifah ini berjalan berasaskan ajaran wahyu daripada Allah yang disampaikan menerusi Rasulullah dan seterusnya dilanjutkan oleh khalifah selepasnya. Pendekatan politik dan dakwah Khulafa' Rashidin telah banyak berjasa terhadap pembangunan Islam. Tugasan dan peranan utama yang dilakukan oleh Khulafa' Rashidin adalah untuk meneruskan proses kesinambungan kepimpinan ummah dan pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang diasaskan oleh baginda Rasulullah. Namun, tumpuan usaha yang diberikan untuk menyempurnakan tugas pemerintahan dan rancangan tidak sempat diselesaikan oleh Rasulullah. Perluasan wilayah kerajaan Islam yang dijalankan oleh Khulafa' Rashidin menyebabkan kedudukan pemerintahan kerajaan Islam menjadi bertambah kuat dan besar. Kedudukan ekonomi kerajaan Islam menjadi semakin mantap serta kukuh dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Sekian daripada saya akan serahkan kepada Wan Adam Mukhlis untuk penerangan seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Haris. Sekarang kita lanjut kepada biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 573 sebelum hijrah di Makkah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan bahawa beliau dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kerabat Bani Tamim, iaitu pecahan dari kabilah Arab Quraisy. Nama sebenar beliau adalah Abdullah dan beliau digelar sebagai As-Siddiq kerana telah membenarkan semua setiap kata-kata yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayah beliau adalah Uthman yang dikenali sebagai Abu Quwafah, manakala ibu beliau pula bernama Salma dan lebih dikenali sebagai Ummul Khair. Seterusnya, sambung kepada kehidupan kanak-kanak Saidina Abu Bakar. Sejak dari zaman kanak-kanak, beliau mempunyai peribadi yang mulia. Beliau juga seorang yang pendiam, jujur dan boleh dipercayai. Disebabkan sifat beliau yang begitu mulia, beliau menjadi sahabat karib pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari zaman remaja, persahabatan mereka terbukti berpanjangan. Beliau juga mempunyai hati yang lembut dan mudah simpati terhadap kesengsaraan orang lain. Oleh itu, beliau sentiasa suka menolong mereka yang miskin dan yang memerlukan pertolongan. Beliau juga banyak menghabiskan masa kecil beliau seperti anak-anak yang lain. Di antaranya orang Badui yang menyebut diri mereka sebagai Ahlul Bait, di mana orang-orang unta dan pengembang minat tertentu terhadap unta. Pada tahun awalnya, beliau bermain dengan anak sapi, unta dan kambing. Cintanya pada unta membuatkan mendapat julus ataupun dikenali sebagai gelaran, iaitu Abu Bakar, iaitu bermaksud bapa anak sapi unta. Beliau memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman baik mengenai silsilah atau sejarah Arab Quraisy. Sekian, sampai di situ saja. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Saiful Azam untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Adam. Saya akan menerangkan sedikit lagi tentang kehidupan kanak-kanak Abu Bakar As-Siddiq. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya, Abu Bakar bijak dalam mengembangkan minat puisinya. Sebagai contoh, beliau pergi ke pameran tahunan di UKAS dan menyertai simposium puisi. Selain itu, terdapat juga sebuah kisah tentang Abu Bakar dan beberapa buah berhala. Ianya bermula apabila ayahnya pergi untuk menguruskan perniagaan lain dan Abu Bakar ditinggalkan sendirian. Ketika itu Abu Bakar menyapa seorang berhala dengan berkata, "Ya Tuhanku,
Aku memerlukan pakaian yang indah. Kurniakanlah kepadaku. Berhala itu tetap tidak peduli. Kemudian dia memanggil seorang berhala lain sambil berkata, "Ya Tuhanku, beri aku makanan yang enak. Lihat bahawa aku sangat lapar." Berhala itu tetap sejuk. Itu melembahkan kesabaran Abu Bakar yang ketika itu masih muda. Dia mengangkat batu sambil berbicara dengan berhala. Telah berkata beliau, "Di sini saya mengarahkan batu. Jika anda adalah Tuhan, lindungilah diri anda." Abu Bakar melemparkan batu ke arah berhala itu dan meninggalkan Kaabah. Semenjak itu Abu Bakar tidak percaya lagi bahawa berhala ialah Tuhan. Ada dicatatkan bahawa sebelum masuk Islam, Abu Bakar mengamalkan ajaran Hanif, yakni ajaran Nabi Ibrahim, dan tidak pernah menyembah berhala maupun meminum arak. Selain itu, ketika Abu Bakar berumur 10 tahun, beliau mengikuti ayahnya berniaga ke suatu tempat yang bernama Suria dengan mengikuti kafilah dagang. Semenjak itu, Abu Bakar sering mengikuti kafilah dagang untuk mengembangkan perniagaannya. Hasil daripada ketekunan yang diberikan oleh Abu Bakar, beliau telah berjaya dalam bidang perniagaan. Dan akhir sekali, kerana bakat dan kepribadian Abu Suci yang dimiliki oleh Abu Bakar, beliau telah diangkat menjadi ketua suku kaumnya meskipun ayahnya masih hidup. Seterusnya kita beralih kepada Sofia untuk menerangkan zaman remaja Sayyidina Abu Bakar. Baiklah, saya Sofia Amira akan meneruskan peperangan kumpulan kami dengan membincangkan tentang zaman remaja tokoh yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi, apa yang saya dapat uraikan di sini ialah seperti mana yang kita lihat, zaman remaja Sayyidina Abu Bakar ini berbeza dari zaman remaja yang sedang dilalui oleh generasi kini. Hal ini kerana Sayyidina Abu Bakar menggunakan masanya sebagai remaja untuk membantu menyebarkan dakwah Islam ke serata semenanjung Tanah Arab bersama-sama Rasulullah yang merupakan sahabat karibnya sejak dari kecil. Berbeza dengan remaja kini yang banyak menghabiskan waktu untuk berhibur dan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sayyidina Abu Bakar juga menggunakan masa remajanya untuk mengasah bakat baginda dalam menulis puisi. Usaha Sayyidina Abu Bakar ini dalam mengembangkan minatnya telah mendatangkan hasil apabila baginda digelar penyair Arab yang berbakat dan hebat oleh masyarakat tempatan di usia muda. Selain dari pandai berpuisi, baginda juga mempunyai bakat dalam tafsir puisi seorang. Akhir sekali, baginda merupakan orang yang paling dipercayai di Mekah disebabkan sifat-sifat mulia yang dipamerkan baginda yang menyebabkan penduduk Mekah berasa selesa berada berhampiran dengannya. Sekian dari saya, kita teruskan kepada bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idola dan suri teladan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah tidak asing lagi bagi seluruh umat Islam, baik dahulu maupun sekarang. Sejak dari kecil, Sayyidina Abu Bakar sudah terkenal dengan sifat terpuji, budi pekerti yang baik, lagi mulia. Baginda merupakan tokoh sahabat terbilang yang paling akrab dan paling disayangi oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Sayyidina Abu Bakar banyak meluangkan masa bersama baginda sebagai sahabat baik dan juga sebagai menantu kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar juga menganggap Rasulullah sebagai suri teladannya dan banyak berguru daripada Rasulullah sendiri. Sayyidina Abu Bakar juga sering mendampingi Rasulullah dalam meneroka pelbagai pengalaman dalam kehidupannya selain dari proses mendalami agama Islam dan menerap kepimpinan Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang bijak dalam mengatur strategi dan bukannya hanya melakukan tindakan sembrono saja. Sayyidina Abu Bakar juga banyak mengaplikasikan tunjuk ajar Rasulullah sepanjang baginda menjadi Khalifah Ar-Rasyidin selepas kewafatan rakan karibnya itu. Sifat-sifat dan amalan mulia yang dipamerkan oleh Sayyidina Abu Bakar bukan sahaja menjadi ikutan para sahabat, malahan sunnah-sunnah dan ajaran baginda masih menjadi ikutan manusia sehingga kini. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi suri teladan Sayyidina Abu Bakar kerana beliau mempunyai sifat terpuji, budi pekerti yang baik lagi mulia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adriana Melissa binti Mukhalis, nombor matrik D0321100461.
Bagi menyambung idola dan suri teladan daripada Muhammad Asy-Syakur sebentar tadi, Saidina Abu Bakar telah menemani hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Saidina Abu Bakar juga menjaga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Beliau juga amat khawatir sekiranya musuh akan melukai Rasulullah. Saidina Abu Bakar adalah orang yang pertama yang membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra' Miraj tanpa ragu-ragu. Oleh sebab itulah, gelaran As-Siddiq telah diberikan kepada Saidina Abu Bakar kerana beliau mempercayai setiap apa yang diberkatakan oleh baginda. Kemudian, manusia yang teragung selepas Rasulullah merupakan Saidina Abu Bakar. Beliau sentiasa mengambil berat dan memerhatikan rakyatnya. Abu Bakar juga tidak segan untuk menghabiskan seluruh hartanya untuk bersedekah dan membebaskan hamba-hamba yang telah diseksa. Sekian, terima kasih. Kembali kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzair bin Nazaruddin dan bersama saya Abdul Azim. Baiklah, saya akan membentangkan jasa dan sumbangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai penyelamat umat Islam kerana beliau bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah Islam. Beliau membantu ramai orang susah dan ramai yang telah menemuinya untuk dan meminta bantuan dari segi kewangan dan juga ajaran agama Islam. Beliau berjaya mengajak para sahabatnya untuk mengenali dan memeluk Islam. Selain itu, beliau banyak menyumbang semua hartanya untuk perang Tabuk. Beliau menyerahkan seluruh harta beliau sehingga disoal oleh para sahabatnya apakah yang ditinggalkan oleh keluarganya. Beliau hanya menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Selain itu, beliau juga membelanjakan puluhan ribu dirham untuk membebaskan hamba-hambanya yang memeluk Islam seperti Bilal bin Rabah, iaitu muazzin pertama dalam agama Islam. Seterusnya, beliau mengumpulkan dan meneruskan perjalanan tentera Utsman bin Zaid, iaitu pasukan yang telah diutuskan oleh Rasul Rom di perbatasan utara. Baiklah, dengan ini saya memberikan Abdul Azim untuk menyambung pembentakan ini. Okey, seterusnya. Abu Bakar Siddiq juga telah mengisytiharkan perang terhadap golongan yang digelar Aridah. Atas arahan Saidina Abu Bakar, Khalid Al-Walid telah memenangi pertempuran melawan golongan yang digelar Aridah itu. Sehubungan dengan itu, sumbangan terbesar Saidina Abu Bakar Siddiq ialah mengumpulkan naskah Al-Quran dan mengarahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan dan menyusun semula semua naskah Al-Quran itu yang selama ini ditulis di atas kulit binatang, batu dan sebagainya untuk disalin semula. Hal ini disebabkan kerana selepas peperangan itu, para hafiz telah mati syahid dan lantas Saidina Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit itu untuk membukukannya. Seterusnya, Saidina Abu Bakar Siddiq juga telah membukukan hadis-hadis Rasulullah sebagai panduan untuk umat Islam. Akhir sekali, Abu Bakar As-Siddiq juga telah berjaya untuk mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar dan beliau juga telah membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkaman Rom dan Parsi. Okey, sekian daripada saya, Abdul Azim bin Sulaiman dan Uzair. Sekian, terima kasih.